Willy Wonka. Dia ada banyak kunci tu kan. Tapi ni kunci yang kecil and banyak daripada sini sampai ke sini. So Fazik macam tak boleh ni, mana tak boleh ni. Hai Fazik. Assalamualaikum Abang Is. Hai. Waalaikumsalam. So kita tahu episod 1 baru saja berakhir sebentar tadi. Dan Fazik dinamakan sebagai peserta yang terbaik lah untuk episod pada kali ini, kan? Berdasarkan keputusan di peringkat elimination tadi. So mungkin Fazik boleh recap balik tak untuk penonton kita apa sebenarnya yang berlaku dalam episod pertama ini? Episod pertama ni is a big challenge and dia bagi Fazik lah. The main topic yang Fazik faham untuk challenge yang kita orang hadapi ni adalah mental and physical. Sebab with these two is very important and this one what we call for the mini challenge lah. Sebab kita kena menghasilkan kemah dengan peralatan yang disediakan oleh kawan kita yang which is dia di bottom tu masa challenge tu. So dia kena ada buat challenge ni pula, and then dia kena ambil barang yang dia ambil tu, and then siapa yang paling awal dapat barang tu dia dapat pilih untuk masuk ke grup mana. Okay, so with that game, that challenge, Haikal managed to join my group which is ada Mirul, Fazik, Akad and Amir and also Zaim yang selainnya adalah group B, iaitu yang Haikal kena compete dengan Pak An, dan Pak An ni adalah peserta yang kalah dalam game tu. So Pak An dia tak ada choice, dia kena pergilah ke group B. And then kita kena build kemah menggunakan bahan-bahan yang diorang ambil. So Fazik nak cakap kat sini mini challenge adalah salah satu challenge yang susah and challenge yang tidak mudah. Maybe kalau orang tengok nanti orang cakap senang je nak buat kemah tu semua, senang lah, kau cacak je lah kayu kat situ kan. Bagi Fazik is not easy. Dia kena mempunyai mental yang cukup kuat, fizikal yang kuat, kena ada fitness yang cukup sebab kita kena carry benda-benda yang berat seperti pokok, maybe tali kena tarik dengan sekuatnya. Ini kalau tarik dan terluka sikit tak boleh macam tu. So dia kena mempunyai mental juga untuk fikir macam aku nak tidur dekat mana. And yes, kemah tu adalah untuk tempat penginapan kami selama kami berada di sini. So bayangkan kita kena buat kemah. Yalah, kita sekarang mengalami cuaca yang hujan je kan, petang. Tak menentu kan, setiap petang setiap malam kita tak menentu. Even pagi tadi pun baru hujan kat sini. So kita orang dialihkan untuk tidur di surau sebab kita orang punya producer semua kat bawah. Dia cakap dia orang tak sedar hati, insting daripada kakak and also abang boy. Dia cakap, oh no, korang tak boleh duduk sini, aku takut apa-apa jadi. And actually belakang tu ada hutan. So memang bahaya, takut ada binatang buas. And yes, diorang cakap ada binatang-binatang tu. Okay, and then move on pula, kita orang move to Maxi Challenge which is yang baru je kita settle. Fazik boleh cakap Maxi ni menggunakan physical, mental dan juga IQ kita. Okay, Fazik sejujurnya Fazik tak bersedia dengan IQ Fazik sebab Fazik jawab pun dengan keadaan tergagap, and sebab dia paling penting kita kena tahu sejarah dekat Malaysia ni lah. And then dia yang Fazik cakap mental physical ni, physical adalah dia ada 4 stage. Yang stage pertama kita kena buka, dia bagi kunci banyak-banyak dan dia ada post macam post box. Kita kena buka, dalam tu ada nama kita. For example, kalau kita buka benda tu tak adalah nama kita kena kunci balik and cari yang lain pula. Nak cari lain tu pula, kunci dia tengok kan, cerita for example cerita Willy Wonka. Dia ada banyak kunci tu kan, tapi ni kunci yang kecil and banyak daripada sini sampai ke sini. So Fazik macam tak boleh ni, mana tak boleh ni, mana tak boleh. Try, tapi nasib Fazik baik, Fazik just try one box. Tak dapat, Fazik dapat nama Zaim.
Second box pula Fazik try with 3 keys only. Alhamdulillah Fazik dapat nama Fazik terus. And Fazik terus happy, Fazik lari. So lari to the next stage which is stage 2. Dia mengujikan kita punya mental dan pemikiran kita. Dia masuk dalam diibaratkan dilingkup oleh bunga-bunga. Dia macam tunnel lah, tapi di apa nama orang cakap, di surrounding by flowers. Dia masuk, bayangkan benda tu sama colour dia macam back pocket kecil, sama colour macam mana kita dapat kunci punya back pocket. Dan dalam tu mengandungi surat plain surat yang kosong dan juga pen. So kita kena cari benda tu kat mana. Dengan keadaan gelap, dia mengujikan kita punya mental and also kita punya fizikal tu ada juga sebab kita kena lari. Fazik dah lari kat situ dalam 3 kali sampai hujung, patah balik. Sampai hujung, patah balik. Dia patah balik tu, dia punya first jalan mati tu, Fazik macam tergerak hati, aku nak ke kanan juga. Dia ke kanan nampak benda dekat dinding, dia menyuruk. So Fazik ambil, dalam hati, weh, dah jumpa. Lari with the cameraman dengan GoPro kat badan. So cakap, weh, happy. We move to the next stage which is stage 3. Dekat situlah mula sebenarnya lagi mencabar sebab dia cakap stage 1 hanya kunci dan kena ambil nama sahaja di kertas. Dan stage 2 kena ambil pen dan pensel, pen dan juga kertas. Dan stage 3 dia kena macam surrounding circle of history. So dia nak cari clue kat situ. Kat situlah juga dia guna masa elimination punya time. So in overall Fazik rasa Fazik dah buat yang terbaik, and Fazik pun bersyukur Fazik telah menghadapi melangkah ke episod kedua sebab Fazik tak tersingkir apa. And then bila akhir tu tadi kita orang ada nampak kedua kawan kita orang dia tersingkir, tapi dengan kuatnya kita orang ni, persahabatan kita orang merayu untuk memberikan mereka peluang kedua, walaupun Fazik tahu yang dengan cara itu adalah membahayakan situasi diri Fazik dan juga diri rakan-rakan yang lain yang telah langkah ke episod 2, tetapi kita orang tetap akan usaha lebih terbaik daripada episod 1 dan akan menunjukkan bakat kami yang lebih terbaik kepada episod 2. So overall bagi Fazik, it's a good episode 1 lah. You guys have to watch it and korang kena tengok lah, benda ni memang best. Kira macam korang menyelamatkan mereka yang berada di bawah lah tadi ya. Something like that. Okay, I nak tanyakan sikit, since episod kali ni banyak memerlukan fizikal yang bagus juga, stamina yang bagus. So, Fazik rasakan Fazik ni mempunyai stamina terbaik kan antara semua. Walaupun kita tahu semua hero ni ada background sports. Mereka masing-masing, mereka banyak bermain sukan semua kan. Tetapi Fazik rasakan sebabkan Fazik punya stamina sebagai seorang pemain bola sepak selalu, adakah itu yang membantu Fazik sikit? Okay, overallnya Fazik nak cakap yang ke-12 daripada kami ni, 12 daripada kita orang ni mempunyai sukan tersendiri. Macam rugby ada like 2-3 orang. Fazik bola dengan Pak An bola ada 2-3 orang juga lah dengan Syahrani. And the rest ada yang main softball dan ada yang sprinter. So bagi Fazik, yes, Fazik menggunakan sedikit kurang Fazik punya taktik daripada bola tu ke orang cakap challenge ni. Tapi Fazik tak menggunakan semua. Yang Fazik guna adalah Fazik taktik Fazik lari, pernafasan Fazik dan juga daya untuk Fazik bergerak. Which is Fazik kena tahu kalau Fazik bergerak dengan bongkok terlalu depan, Fazik boleh jatuh sebab keadaan tadi challenge maxi challenge ni dia memang bukan jalan rata. Dia banyak batu-batu kecil. So if you run too fast, maybe dia akan terjatuh, dia akan tergelincir and boleh injured. Kalau jalan slow sangat, rugi masa kat situ. And yes, Fazik menggunakan sedikit kurang lah, tapi setelah lama kita dah tak boleh main bola because of PKP, and shoot ni pun Alhamdulillah dibenarkan oleh FINA semua. Fazik dah lama tak training sebenarnya bola, tapi Fazik maintainkan Fazik punya fitness. Fazik buat cardio sendiri kat rumah, Fazik exercise to stretch my body, and Fazik yang paling penting pernafasan. Itu paling penting. Paling penting lagi air kena minum secukupnya. So apa yang Fazik amal lah before Fazik attend to this first episode.
Siapa Fazik rasa kompetitor paling terdekat Fazik setakat ini? Dekat ini Fazik boleh dikatakan Mirul, dan juga lagi seorang Fazik rasa Aryan. Mirul dan Aryan. Aryan. Kenapa mereka berdua? Walaupun masa diorang bukanlah yang paling dekat dengan Fazik untuk episod 1. Fazik tahu, tapi kita kena orang cakap kita kena macam always be prepared. Anything can happen. Apa-apa yang boleh jadi kat dunia ni. For example, mungkin hari ni Fazik kat episod 1, Fazik nombor 1. Tapi maybe dekat episod 2 dia lah nombor 1. Tapi kita kena always bagi Fazik kena always lah. For example, Fazik dah dapat nombor 1 ni, Fazik tak nak jatuh dah. Fazik akan maintain. Since number 1, kalau nak naik lagi 0. Tapi number 1 je. So I need to maintain myself. My momentum kena stay kat situ. Nak improvise lagi apa yang Fazik rasa Fazik dah tercorot tadi, Fazik rasa Fazik down, I need to improvise my IQ, maybe my fitness a little bit sikit lagi, and also my strength, kekuatan Fazik. And daripada diorang tu Fazik boleh nampak diorang mempunyai latar belakang yang cukup dengan pengetahuan dan juga fizikal yang kukuh. So, and diorang pun lagi tua daripada Fazik 2 tahun dan 3 tahun, and itulah apa yang Fazik rasa. And Fazik tak anggap diorang tu sebagai macam dia ni aku kena revenge, tak. Fazik just nampak diorang tu, and Fazik akan cakap diri Fazik nak motivate diri Fazik lagi lebih baik. Okay, mungkin ada beberapa pesan ataupun komen daripada juri yang Fazik ingat yang dia berikan pada Fazik sebentar tadi. Dia cuma cakap lah, kemungkinan daripada Dato' Syamno dia cakap apa yang korang buat, walaupun korang ingat benda ni adalah friendship ataupun brotherhood, memang kita nampak benda tu bagus, tapi since korang selamatkan dorang, kemungkinan lah korang akan disingkirkan, and dorang akan shine balik dekat episod 2 and jadi underdog. Sebab tadi ramai yang orang angkat tangan. So, benda tu akan motivate diri Fazik, sebab Fazik nak selamatkan dia, nak bagi dia peluang lagi satu. Sebab Fazik rasa episod 1 ni tak cukup untuk dia. And benda ni adalah peluang untuk diorang, peluang emas orang cakap. Kalau lah Fazik terletak di antara tempat yang tercorot untuk second episode, adakah Fazik akan rasa mungkin orang kata rasa guilty lah disebabkan keputusan yang dibuat pada malam ini, ataupun you reda je nanti? Fazik akan lawan juga, tapi Fazik akan lawan macam Fazik nak supaya diorang bagi bagi yang lebih terbaik. Kemungkinan dia Fazik akan tanya diorang, apa yang saya telah buat yang sampai tak baik sangat, yang kekurangan Fazik bagi terhadap diorang ni. So daripada situ Fazik akan minta peluang kedua untuk membuktikan yang diri Fazik ni boleh buat lagi terbaik, supaya diorang lagi suka apa yang Fazik buat daripada episod 1 ni. Tak semudah apa ni untuk berputus asa bagi Fazik. Thank you Fazik kerana bersama kita orang pada malam ini, and congratulations again for your winning for this episode. Harapnya pada episod-episod yang akan datang akan terus bersinar, teruskan momentum yang ada tu. Okay? Thank you Abang Faiz, thank you so much.